Kertas. Okay. Subhanallah. Okay, so kita continue on metabolic diversity. Semua dalam ni dah breakfast ke? Okay. Mentally items. Okay. Bisa buka chat Sini. Konteks bagian ni. Activity ke? Dream things. Alright. Oh, puasa. Alhamdulillah. Saya pun belum breakfast lagi. Dah lama kan tak kerja, kelang kabut saya. Mood kat rumah tu banyak sangat ni. Okay, so kita continue lah metabolic diversity. Okay, so metabolic diversity macam mana bakteria tu metabolize, macam mana dia makan lah, macam mana dia dapatkan sumber tenaga, sumber karbon. Okay, so dia penting kat sini ialah energy source dia dengan carbon source. Dia ada dua. Okay, energy source dengan carbon source. Okay, so most bacteria are heterotroph. Sekejap, mana ni? Okay, heterotroph means they obtain organic compound from other organism. Dia tak boleh buat makanan sendiri. Okay, most of the bacteria. The majority of the heterotrophic bacteria are free living saprotroph. Okay, saprotroph maksudnya dia dapat makanan daripada dead organic matter ataupun kita panggil dia saprops. Saprotroph sama. Okay, some are parasite. Parasite maksudnya dia dapatkan makanan daripada living organism. So there are also autotrophic bacteria. Bila disebut auto, maksudnya dia boleh buat dengan sendiri. Trophic refer kepada cahaya lah, menggunakan cahaya. Autotrophic bacteria. Okay, so kat sini kita tahulah dia buat fotosintesis lah untuk dapatkan makanan. So we have photoautotroph and we have chemoautotroph. Nanti awak tengok beza. Dua-dua ialah autotroph. Satu foto, satu chemo. Apa beza dia ni? So photoautotroph obtain their energy. Siapa punya suara ni? Okay. Tolong boleh mute kan Okay. And then chemoautotroph obtain energy by oxidizing inorganic chemicals. Okay. So this is heterotrophic. Heterotrophic ada dua, photoheterotrophic, chemoheterotrophic. Autotrophic, we have photoautotrophic and chemoautotrophic. So kat sini autotroph. Okay, awak tengok kalau photoautotroph dia punya energy source ialah light. Photo kat depan light. Okay, so carbon source dia carbon dioxide. So these are types of organism, cyanobacteria, plants, certain protists, algae. Ni semua dia orang ada chlorophyll ataupun bacteriochlorophyll. Okay, dia macam bukan chlorophyll macam kat plant tu, dia lain sikit. So chemoautotroph maksudnya energy source dia daripada inorganic chemicals, and the carbon source is carbon dioxide. Contoh ialah sulfolobus. Okay, so this is heterotroph. Yang paling banyak sekali bakteria ialah chemoheterotroph. Okay, so heterotroph divided into two, photoheterotroph. So the energy source is from light and the carbon source from organic compounds. Chemoheterotroph, the energy source and carbon source both are organic compounds. So these are the example. Cepat sangat ni. Okay, so example yang pertama ialah Rhodobacter, Chloroflexus, Clostridium,
protists, fungi, animals, some plants. Okay, so kebanyakan mereka prokaryotes adalah chemoheterotroph. So chemoheterotrophic, not self-feeder, tak boleh buat makanan sendiri. Free living saprops, saprops mean dia makan, ambil nourish daripada dead cell, dead organism. Example Salmonella, Salmonella species ni dalam ayam and then parasitize most vertebrate. Okay, kebanyakan dia terdapat pada vertebrate, okay, haiwan yang ada vertebrate lah. Photoheterotrophic. Okay, bacteria are not self-feeder. Dia tak boleh, kalau dia sebut heterotroph, maksudnya dia tak boleh manufacture ataupun tak boleh generate their own food. Tapi dia menggunakan energy from the sun, okay, for photosynthesis. But use carbon sources from other various organism. So sebab tu dia photoheterotroph. Energy source dia daripada light and then dia punya carbon source daripada, dia buat heterotroph melalui this one. Inorganic compounds ni, fatty acid, complex carbohydrate and other compound. Okay, so example ialah purple bacteria. Photoautotrophic. Photoautotrophic maksudnya self-feeder. Okay, bila sebut autotrophic, awak jangan confuse autotrophic dengan heterotroph. Saya sebut dah alert dah benda ni, kita dah biasakan dengan term-term ni. You all semua kan dah ambil biologi lama kan. Okay, so synthesize organic compound by photosynthesis like plant. So they have bacterial chlorophyll. For example, cyanobacteria. Okay, chemoautotrophic self-feeder. Okay, so this organism use carbon dioxide as their carbon source and use inorganic energy sources such as hydrogen sulfide, elemental sulfur, ferrous, ammonia. For example, iron bacteria. Okay, so boleh refer kepada table tadi untuk memudahkan lah. Okay, dan juga awak just add example dia apa. So kat sini tak payah panjang-panjang. So senang buat satu example. Satu example pun enough saya rasa Okay, so now we group the bacteria, okay, according to their response to oxygen. So sekarang bakteria ni kita dah banyak kategori kita boleh group. Yang pertama ialah cell wall dia. Ada peptidoglycan ke, cell wall dia. Peptidoglycan, kapsul, ada kapsul ke tak ada. Kemudian shape dia, sama ada coccus ke, bacillus ataupun spiral. And then apa lagi tadi? Karakter dia tadi. Metabolic dia, macam mana dia metabolize. Adakah dia photoautotrophic? Atau adakah dia dia boleh produce self-feeder ataupun not self-feeder? Itu ialah kategori bakteria. And the last is respond to the oxygen. Okay. So whether they are heterotroph or autotroph, most bacteria are aerobic. Aerobic maksudnya dia memerlukan oksigen. Sama macam kita lah. For their health and existence and will die without it. So the second group is obligate anaerobic. So this obligate anaerobic bacteria, they cannot tolerate gaseous oxygen at all and die when exposed to it. So bila ada oksigen dia akan mati. Ada juga kumpulan bakteria yang macam ni. And we have facultative anaerobes. So this kind of bacteria, they prefer oxygen but can live without it. So kalau ada, okay. Kalau tak ada, dia boleh tolerate, tak ada masalah. Okay. So these are three group of bacteria. So now we go into archaea bacteria. Okay, so Causs hypothesize. So yang classify bacteria ni awak kena ingat Causs saja. Jangan letak nama-nama lain. Okay. Causs seorang je yang classify bacteria dengan eubacteria dengan archaea. Okay, so this man hypothesized that ancient prokaryotes split into two lineages early in the history of life according to the SSU rRNA study. SSU is small subunit. R kecil ni ialah ribosomal RNA. Okay, small subunit ribosomal RNA study. Based on his work, microbiologists now classify the modern descendant of these two ancient lines into two domains, archaea and eubacteria. So the cell wall of archaea do not have peptidoglycan, and their translational mechanism more closely resemble eukaryotic than prokaryote. So translational ni yang dalam nukleus tu, daripada amino acid dia akan translate into protein. Okay, awak dah belajar kan previous semester. Translational dia, proses dia sama macam eukaryot. Sepatutnya dia prokaryot, sama macam prokaryot lah, tapi itu perbezaan dia.
Members of archaea includes methanogens, extreme halophiles and extreme thermophiles. Survive in environment thought to be similar condition on early Earth. So what is methanogens? Methanogens are anaerobes, okay, which inhabit oxygen free in sewage, swarm and human or animal digestive tract. So dia perlukan satu kawasan yang oxygen free, okay, tak ada oksigen. So kita group this bacteria as methanogens. Okay, bila sebut methanogens awak dah tahu dah, dia ialah anaerobes, okay, dan dia duduk kat mana, okay. Extreme halophiles are heterotroph, maksudnya dia tak boleh buat makan dia sendiri ni. So live in saturated brine solution, for example salt ponds, okay. So dia perlukan kawasan yang betul-betul masin lah. Dia boleh survive dekat kawasan yang masin. Kalau normal organism dia tak boleh survive dia akan jadi apa? Hydrated kan? Dehydrated kalau ada too much of salt. Extreme thermophiles. So these bacteria can grow in hot environment boleh cecah 110 Celsius. Maksudnya lebih daripada 100 Celsius Sometimes acidic environment pun dia boleh survive. So these are kinds of archaea. Kalau kita tahu archaea bacteria ni semua yang ekstrim punya. Okay, kalau eubacteria lebih kepada bakteria yang biasa. Okay, yang biasa kita jumpa yang menyebabkan penyakit semua kan. So methanogens live in swarm kat kawasan paya and marshes and produce methane. Okay, methane, gas methane as a waste product. Methanogens are strict or obligate anaerobes. Okay, maksudnya dia memang tak perlukan oksigen. Kalau ada dia boleh mati. Okay, and are poisoned by oxygen. So the group yang kedua tadi masa kita grouping of bacteria. These bacteria use molecular hydrogen H2 to reduce carbon dioxide to methane. So dia adalah cara macam mana dia menghasilkan methane tadi. So from the name methanogens, so they produce methane as a waste. Okay, waste kepada dia punya metabolism ke apa Some species are important decomposer in the mud. Mud is lumut in the bottom of marshes and swarm and form large amount of methane. Methane is a natural gas that can be used as energy sources for domestic or industrial use. Methanogen represent a microbial system that can be exploited to produce energy from waste material. Other species are important symbionts, which live inside certain protozoa, which in turn live inside termites. Some can also be found in the stomach of herbivores such as cows. So these are methanogens that symbionts tu perumah yang dia duduk tu. Okay, so dia bukan, methanogen ni ada juga manfaat dia sebab dia boleh survive dalam environment yang very harsh environment. So dia boleh duduk dalam stomach. So dalam stomach tu of course kita tahu dia ada very acidic environment. So dia boleh survive. So sebab tu adanya bakteria yang boleh survive dalam a very extreme condition. Ada fungsi dia yang dah Allah dah tetapkan fungsi dia. Jadi kita jangan peliklah kenapa bakteria tu boleh survive kat suhu yang panas. Okay, kenapa boleh survive dalam acidic environment. So dia ada peranan masing-masing. Okay, this is thermophiles. Thermoacidophile survive in very hot and very acid habitat. Okay, 60 hingga 80 Celsius and pH 2 to 4. This is very acidic macam pH perut kita pun 1 hingga 2 kan. So quite acidic juga ni. The most famous thermophile is Thermus aquaticus. So this one awak boleh ingatlah nama ni. Nama organism Thermus aquaticus. Lepas ni tulis siap-siap ada dictionary awak khas vocab untuk nama-nama spesies. Jumpa je pokok apa? Bakteria, kalau dalam ayam ada tahu salmonella. Okay, salmonella. Kalau dalam apa ni, bakteria yang survive dekat acidic environment, dah tahu apa, Thermus aquaticus. So dia tak banyak bakteria yang boleh live dekat extreme environment ni. So awak boleh hafal lah benda ni. And Sulfolobus acidocaldarius. Ni bacteria can inhabit very hot 85 Celsius and sulfurous thermal spring. This environment can be characterized as boiling sulfuric acid. Okay, halophiles. These bacteria are salt lovers. Dia suka kawasan yang garam dia tinggi. So dia boleh duduk dekat kawasan yang very high salinity. Salinity ni ialah salt lah kemasinan dia. 15 hingga 20%.
Example adalah Halobacterium halobium, the dominant species in the Great Salt Lake that have purple membrane, patches of light harvesting pigment in the plasma membrane. The pigment is a type of rhodopsin called bacteriorhodopsin. Okay, so this bacteria dia boleh survive dalam extreme hypertonic habitat by having this pigment, bacteriorhodopsin. Okay, so kenapa dia boleh survive? Sebab dia ada rhodopsin ni. Okay, this rhodopsin absorb light and use the energy to pump H+. Okay, so awak boleh baca sikit tentang rhodopsin. Okay, rhodopsin ni juga ada dalam kita punya mata pun ada elemen rhodopsin ni. Dia very sensitive towards light. Okay, so awak boleh search sikit lah apakah itu bacteriorhodopsin dekat halophas bacteria. Okay. Okay, now we go to the last part, okay, of lecture 3, significance of bacteria. Yang ni kita dah belajar dulu. Saya rasa saya dah buat dah dalam kelas. Kita dah jawab soalan dah Kita dah jawab soalan. So, ecological importance. Okay, apa kepentingan bakteria? In terms of ecology, bacteria photosynthesis generate oxygen, essential as decomposer, and in recycling nutrient, for example, nitrogen, oxygen, carbon, rhizobia bacteria, okay, ni dalam tanah transform atmospheric nitrogen to forms that can be used by plants. So dia akan menggemburkan tanah atau bagi tanah tu lebih sihat lah untuk plants. Itu fungsi-fungsi bakteria ada dalam tanah. Contoh rhizobia bacteria. Awak boleh tahu ni apa? Bakteria apa? Rhizobia, nama dia. Ada specific name dia. So harm or benefit host. Okay, so bakteria juga dia menyebabkan harm ataupun memberi kebaikan kepada host. Produce endotoxin or exotoxin, produce vitamins which can be absorbed and utilized by the host. Okay, commercial process, making food and beverages, produce antibiotics, production of biomolecules, bioremediation. Ni semua kita dah jawab soalan itu kan. So this one is comparison of the three domain. Okay, yang ni awak boleh baca dan comparekan. Okay, kalau ada apa-apa yang macam awak keliru, awak masuk je chat tu, tanya je soalan anytime. Okay, hari ni boleh. Kita ada tutorial hari ni kan. So saya akan terus bagi tutorial lepas ni. So you all buat and then you all snap gambar, hantar. Hantar kat saya, hantar kat sini boleh. Hantar kat WhatsApp pun boleh. Okay, so that's all for lecture 3 dah habis. Sadaqallahul-azim dah. So kita buka kita punya soalan soalan yang saya nak bagi kat you all. Okay, actually you all boleh pergi pada files, okay. Dekat kita punya Teams tu ada files. And then pergi kepada PAS semester bio 320. Yang ni Fatin Fahana dah upload Okay, so this is the question. Semua boleh nampak Okay, you all cari soalan yang atas sekali. Saya ambil paling atas sekali. September 2015. Okay, so we go to question 1, question 2. Okay, question 2. Give examples of the different nutritional types and its source of energy in bacterial metabolism. Okay, cuba buat yang ni Satu soalan je saya bagi. Okay, give examples of the different nutritional types and its source of energy in bacterial metabolism. 5 markah. So kat sini dia minta examples of different nutritional types. Okay, fokus kepada nutritional type, cara dia makan macam mana. So ada berapa jenis tadi kita dah belajar kan? And then setiap jenis tu ada pembahagian-pembahagian dia. Jadi and then dia nak its source of energy. So source of energy dia light source dengan carbon source. So awak cuba buat table tu
bagi satu example. So soalan pasir awak macam ni soalan dia. So dalam lecture notes dia ada, tapi awak kena pandailah macam mana nak cari apa yang nak jawab tu. Okay, so dengan biasakan awak buat soalan ni, awak akan terbiasa tahu apa kehendak soalan tu. Okay, so soalan tu tolong jawab, siapkan hari ni. Buat terus pun tak apa. Okay, buat terus. Study sikit pasal rhodopsin yang saya bagi tu. Okay, nanti tolong hantar. Awak just buat atas kertas and then awak screenshot ke ataupun snap ke bagi dekat grup WhatsApp boleh ataupun hantar kat sini pun boleh. Okay. Okay, so ada apa-apa nak tanya soalan tak? Any questions? Satu soalan je lah. Saya tak naklah susah-susahkan awak. Satu soalan je, cuba buat. Okay? Nanti kalau macam saya terasa nak cari soalan lain nanti saya akan bagi tahulah. Okay? Ya, pasir 2015. Pasir 2015. Yang atas sekali dalam collection buka pada ruangan files, ada Fatin Fahana dah download kat situ, dah upload kat situ. Okay, soalan nombor 2. Okay, soalan yang subjektif nombor 2. Okay, so ada yang tak masuk hari ni Ada juga yang tak masuk, tak apa, nanti diorang akan check video, buka video untuk dengar lecture lah. So untuk kita punya tutorial petang ni, saya consider awak hantar lah. So this one kena hantar hari ni juga. So saya akan check lah untuk hari ni. So kalau ada assignment, saya akan bagi. Sebab kita ada 4 assessment so awak tak ada final, awak akan ada 4 assessment. Test 1, test 2 dengan 2 lagi assessment. Untuk lab, lab kita hari apa Saya tak ingat lah. Yes, question 2. Betul Amira Natasha. Okey, lab kita esok pukul 2 suku hingga 45 minit. Okey. Nanti saya akan bagi link lab pukul 2. Okey. So dalam lab nanti you all just tengok video saja. Okey? So you all tengok video, nanti saya akan bagi soalan, you all buat dan submit terus. Okey, lab individu tak ada group. Okey? So nanti saya akan bagilah link video tu untuk awak tengok untuk lab esok. Okey? So esok waktu kelas awak tengok lab and then buat lab report. Nanti saya akan bagi template semula untuk jawab soalan. Okay, so kita senang je semua tengok video je. So kalau ada masalah internet, tak apa, bagi tahu saya. At least saya maklum lah kalau ada masalah awak tak boleh akses internet ke apa kan, sebab saya akan bagi deadline dia. So mungkin kalau ada masalah internet tu saya akan cuba ni lah, tolerate lah. Waktu tu mungkin lebih fleksibel untuk yang ada masalah internet. Okay, so far tak ada apa-apa yang tanya soalan Faham Chapter 3 senang kan? Kita pun dah belajar hari tu, kita tinggal diversity dengan significance saja itu, tapi saya ulang balik. So kalau tak ada apa-apa nak tanya soalan, itu sajalah. Nanti kita akan jumpa lagi. Kita akan next class pada hari... Tak ada kelas lah. Minggu ni kita sekali je kan? Tutorial. So tutorial saja submit je lah. So next week saya akan masuk chapter 4. So chapter 4 tolong baca awak punya notes awal. Okay. So sekarang ni senang. So nanti dia akan jadi more complex. So make sure yang 1, 2, 3 ni awak akan betul-betul master lah. Final kita chapter 1 tak masuk. So fokus chapter 2, chapter 3, okay. Chapter 4 and so on tu dia dah start toughing lah. Okay. So, okay, sama-sama. Okay, so that's all for today. Okay, thank you guys for cooperation. Okay, cukup 1 hour kita dah habis kelas. Okay, good. Okay, that's all. Thank you so much. Assalamualaikum.